Dalam Menteri Agama. Tidak diangkat oleh partinya. Dia tidak ada apa-apa jawatan dalam partinya. Bahkan ketua cawangan pun tak. Tetapi bagaimana saya tak tahulah dia pintas bagaimana. Akhirnya jadi timbalan Menteri Agama. Tetapi bila ada berkaitan agama, tak boleh cakap. Oh, itu isu terpencil. Nak jadi timbalan Menteri Agama tapi tak nak jaga agama. Itulah kejahatan. Berebut nak jawatan. Berebut nak jawatan yang paling penting dalam PAS. Yang jaga agama. Dapat timbalan Menteri Agama. Tetapi dia tidak laksanakan. Dia berkata, bagus beli kereta. Menampakkan otak ketua pemuda yang dilantik Senin itu memang kelakar. Capo tolu. Sebelum saya nak komen pasal pemuda PAS, saya nak komen pasal mufti politik tadi itu. Kalau kita ingat mufti politik itu dulu, dia kata dia terpaksa bersuara kerana dia tidak selesa dengan Pakatan Harapan. Dan dia kata betapa teruknya Pakatan Harapan kerana tengok saja komen di Facebook. Jadi pada hari ini jelaslah mufti tersebut selesa dengan pertandingan Ratu Cantik. Mufti itu selesa dengan parti yang menggunakan agama untuk kepentingan mereka. Dan juga mufti itu juga selesa dengan kenaikan nombor ni ataupun kenaikan judi daripada 8 pergi kepada 22 ni. Dan mufti itu juga kata teruknya PH kerana komen-komen di Facebook. Hari ini kalau kita tengok di Facebook dia, walaupun banyak dah di-block, di-skak, tetapi jelas netizen, jabatan netizen, rakyat marhain, bukan ahli politik, cukup benci dengan mufti ni. Kenapa? Kerana bercakap lain, tapi bercakapnya tak serupa bikin. Sebagai contoh dulu, dia kata teruknya kerajaan PH ni kerana tak boleh handle isu COVID-19. Nah hari ni kita rasa kerajaan ni boleh handle ke COVID-19? Lebih teruk daripada kita dulu. Jadi secara ringkasnya, mufti dulu yang sibuk berpolitik itu jelas mufti itu lebih teruk daripada Mokhtar Senik pada pandangan abang. Berbalik pada Ketua Pemuda PAS Malaysia. Kita ucap tahniah kepada dia baru dilantik sebagai senator. Sebenarnya Ketua Pemuda PAS Malaysia ni seorang yang kelakar sebenarnya. Kalau kita ingat dulu 4 Januari 2020. Hari inilah tarikh dia, ulang tahun. Dia marah kepada kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Kenapa? Dia kata, kerana nak beli kereta welfare, membazir katanya. Dalam keadaan negara tidak ada duit, bla bla bla, membazir beli kereta welfare. Alhamdulillah, kerajaan PAS tak jadi beli. Tiba-tiba kerajaan Islam Kelantan beli Mercedes 3.9 juta habis. Dia berkata, bagus beli kereta. Menampakkan otak ketua pemuda yang dilantik Senin itu memang kelakar, capo tolu. Minta maaf saya agak kasar. Tetapi kerana jelas, kita tidak bercakap benda yang berada di belakang, ini ada dalam catatan sejarah. 4 Januari 2020 ada tercatat dalam Google boleh tarik. Bila juga ketika itu dengan sembrono, dengan bangga mempromosikan BMF. Katanya kenapa nak beli kereta welfare? Belilah kereta Proton. Hari ini tak ada dah. Kempen-kempen tadi tak ada. Termasuk dulu lantan. Donzong resis kalau kita ingat dulu. Hari ini tak ada dah. Jadi perjuangan Ketua Pemuda PAS Malaysia ni hanyalah nak mengambil hanya kepada jawatan. Dan ini dia dapat jawatan. Sebelum dia dapat jawatan senator ni, jawatan ni saya rasa 4. Berderet jawatan dia ni. Terengganu ambil, Kedah ambil. Oh, hebat. Tetapi Ketua Pemuda ni apa yang dia sumbangan kepada negara kita selain membawa cerita yang karut dan juga menghasut rakyat dan juga mengeruhkan keadaan negara kita. Jadi inilah contoh Ketua Pemuda PAS yang paling teruk, yang paling lucu, yang paling nampak tak bijak. Kenapa? Kerana bila dah dapat jadi Ketua Pemuda Perikatan Nasional, hanya pada nama. Apa yang dia buat dalam Perikatan Nasional? Isu judi. Apa yang dia buat? Isu kartel daging.
Yang kita makan kerana kita ingat ke ekor lembu punya ekor kangaroo. Apa yang dia bersuara? Timbul pula timbalan menteri kata itu kes terpencil. Makan kangaroo. Ada ke dalam negara, mana-mana negara pusat penyembelihan halal kangaroo? Ada ke? Kita tak persoalkan kangaroo tu boleh makan tak boleh makan, tetapi ada tak tempat kangaroo disembelih secara halal? Ada ke jaki nak cop kangaroo ni halal dimakan cop? Ini bermakna kita makan daging, saya tak tahu sama ada kangaroo tu accident ke ataupun dia sembelih tekok dia pulah macam mana ke, saya tak tahu. Tetapi kita makan kangaroo yang kita tak tahu, kita tak tahu bagaimana caranya dia disembelihkan. Dulu pas begitu kuat berjuang, orang UMNO sembelih pun tak boleh nak makan. Sembelihan orang UMNO tidak boleh dimakan. Haram. Kenduri adik-beradik jangan makan, minum air sirap saja. Hari ini bila dapat bukti bahawa yang dijual konon-konon sup ekor yang kita makan memang sedap tu, rupanya ekor kangaroo. Ketua pemuda yang dulu lantan ni, dia membisu. Betul lah tajuk kita ini, syaitan membisu. Ketua pemuda PAS di Kelantan pula, memang bisu. Tak punya apa-apa. Saya pernah cabar dia untuk berdebat, berhujah, berdiskusi pasal RU 355. Kerana bagi saya tidak ada masalah lagi kalau nak dibuat di Kelantan. Kerana Kelantan dah lulus enakmen dulu. Kanun syariah, jenayah di Kelantan. Dan kalau kita tengok, isu di Kelantan memang banyak isu syariah. Saya tak nak mendahului mahkamah yang sedang membuat perhakiman. Kita biarkan proses ni berlaku dengan secara adil. Tetapi banyak isu liwat, isu rogol. Jadi ini RUU 355 ni diperlukan. Dulu pas berpandangan penjenayah perlu dihukum dengan lebih berat supaya menjadi tauladan, supaya menjadi ketakutan kepada mereka yang lain untuk buat jenayah. Nah hari ini bila sampai satu tahap, sahabat saya tak berani nak hantar anaknya ke sekolah agama. Kerana takut diliwat oleh cikgu. Bunyinya kelakar. Tetapi, sekolah agama ini memang menjadi ketakutan kepada para ibu kerana dah jadi biasa. Tiba-tiba kita dengar sekolah ni ada peliwat. Yang kita takut adalah bukan peliwat di kalangan rakan-rakan, tetapi cikgu yang patutnya menjaga, yang lebih teruk mudir yang sepatutnya paling kita percaya juga didapati telah melewat. Kita tak nak mendahului segala proses yang akan berlaku di mahkamah, tapi itulah ketakutan rakyat di Kelantan. Yang dikatakan membangun bersama Islam. Kalau kita mencontohi kepimpinan Umar Abdul Aziz, kalau ada laluan kambing biri-biri yang rosok, dia kata dirinya yang bersalah. Kalau kita mengambil kepimpinan Saidina Umar, kalau ada ibu yang lapar, dia yang mengambil makanan di Baitul Mal, dia angkat, hantar kepada ibu yang tak makan. Tetapi hari ini, bila kita dengar ada cikgu sekolah liwat, ada cikgu sekolah rogol, ada pondok rogol, ada pondok liwat, apa tindakan kerajaan negeri? Apa tindakan PAS? Negeri Kelantan tidak selamat. Tapi tidak ada apa-apa tindakan. Kenapa? Mereka sibuk berpolitik. Mereka sibuk menjadi khadam MCA. Mereka sibuk menjadi khadam kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kenapa? Kerana nak kekal sebagai menteri, nak kekal sebagai timbalan menteri, nak kekal dalam JLC. Walaupun kadang-kadang kita tengok, sebagai contoh, Ustaz Zawawi, dia pergi apa? LPP. Sesuai ke dia dengan dia waktu tu? Sesuai ke sebagai ustaz ulama tu pergi LPP? Kita pernah dengar, kalau satu jawatan ini diberi kepada bukannya, kamu tunggulah kehancurannya. PAS tahu, PAS baca yang ni. Tetapi kerana dapat allowance, kerana dapat gaji, kerana dapat keistimewaan, dia tak kira, dia tanggal saja. Jadi jelaslah yang kita boleh ambil, yang ambo kira boleh kita simpulkan bahawa
Tidak ada ragu lagi kepada rakyat Malaysia, tidak ada ragu lagi kepada rakyat Kelantan, parti PAS adalah parti menipu. Dan dulu mungkin parti PAS ketika zaman almarhum Tuk Guru, ketika zaman almarhum Ustaz Fadeno, mungkin PAS itu betul memperjuangkan Islam. Tetapi PAS hari ini tak. Tidak ada lagi agenda nak mengutamakan Islam dalam negara ataupun dalam negeri. Dalam kepala mereka, nak tambah kereta mewah, nak tambah bini, nak tambah jawatan. Dan kita tidak bercakap kerana kita rasa, kerana kita buat tuduhan, tetapi kita lihat dah bagaimana di dalam PAS, Timbalan Menteri Agama tidak diangkat oleh partinya. Dia tidak ada apa-apa jawatan dalam partinya. Bahkan ketua cawangan pun tak. Tetapi bagaimana saya tak tahulah dia pintas bagaimana, akhirnya jadi Timbalan Menteri Agama. Tetapi bila ada berkaitan agama, tak boleh cakap. Oh, itu isu terpencil. Nak jadi Timbalan Menteri Agama tapi tak nak jaga agama. Itulah kejahatan. Berebut nak jawatan. Berebut nak jawatan yang paling penting dalam PAS. Yang ni jaga agama. Dapat Timbalan Menteri Agama. Tetapi dia tidak laksanakan. Dan menteri itu dalam parlimen nama Pengkala Jepun. Dulu bertanding di Bacok, rakyat Bacok tak suka, mari Pengkala Jepun. Dan Amos sendiri rasa cukup malu bila ahli parlimen Bacok ni, parlimen Bacok yang mari ke Kelantan dan mari ke Pengkala Jepun ni, dulu dalam FB dia tercatat nak sokong untuk hapuskan judi. Bila dia ada jawatan, senyap. Jelas mereka ni bukan beramal apa yang mereka cakap. Maka kalau keluar lagi apa yang mereka cakap selepas ni, kita panggil itulah pelawak, penipu, pembohong, pendusta, penunggang agama.